أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada awal April ini untuk sama-sama ya, pada hari Jumaat penuh barakah ini untuk sama-sama kita meneruskan surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Sudah pun bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi sebelum ini, dan kita ingin menyambung permata demi permata yang hadir daripada surah yang ke-39 ini yang penuh dengan pengharapan kepada kita semua menjelang Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Kita doakan agar kefahaman kita tentang Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran ini makin rapat, sehingga kan kita menggunakan peluang tarbiyah yang Allah berikan insya-Allah pada Ramadan ini untuk terus kita mengejar ataupun menuju kepada takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fas, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya, kembali semula ya di sini Ustaz ya. Alhamdulillah dah lama tidak bersama, dan moga-moga Ustaz ya dengan segala persediaan Ramadan pada tahun ini dimudahkan urusan Ustaz jadi imam di masjid ya, insya-Allah ya. Dan tahun ini adalah Ramadan akhir My Quran Time kita Ustaz ya. Jadi kita doakan agar kalau 24 juzuk yang telah kita dalami ini memberi kesan kepada tadarus kita, kepada tarawih kita, dan boleh kita semak semula apa yang telah kita belajar 2 tahun lepas. Moga-moga Allah terima amal kita bersama. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 464. Bermula daripada ayat yang ke-48 hingga 52, hampir setengah halaman, kita akan melihat bagaimana psikologi ataupun sikap manusia yang hanya mengingati Allah ketika dalam kesusahan namun melupakannya ketika senang, dan kita perlu memahami apakah hakikat rezeki sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan melihat kepada ayat 53 hingga ayat yang ke-56. Kali ini ayat 53 menjelaskan tentang apa? Mereka yang pengampunan dosa dengan taubat dan juga beramal dengan ikhlas ya. Jadi kita akan lihat sama-sama bagaimana pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mungkin sudah melampau ataupun berbuat kesilapan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 48 hingga 52 kali ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul yang telah memberikan pencerahan awal ataupun mukadimah sinopsis muka surat 464 yang akan sama-sama kita baca sebentar lagi insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya beberapa hari ataupun detik lagi kita akan melangkah masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang dikenali juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Baik, mudah-mudahan kita semua dimuliakan dengan Al-Quran insya-Allah. Sama kita baca ayat 48 hingga 52 surah Az-Zumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 48 hingga 52. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dir ya memimpin bacaan pada hari ini. Moga-moga ia memberi kefahaman ataupun memberikan panduan kepada kita. Dan di dalam ayat 48 ini Allah menjelaskan tentang satu hakikat ya, tentang apa yang dimaksudkan sebagai sayyiat, perkara-perkara keburukan yang pernah kita lakukan tuan-tuan ya. Allah nyatakan wabada lahum, iaitu mereka akan nampak jelas keburukan-keburukan yang dibuat itu, apa yang telah mereka usahakan, makasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziun, dan juga apa yang mereka ejek atau olok-olokkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan melingkungi ataupun mengelilingi mereka ya, akan menghantui mereka dalam bentuk fizikal. Sebenarnya bercakap tentang perkara ini Ustaz ya, apa-apa sahaja kalau ada kesilapan ya, dari segi riba ke ataupun rasuah ke ataupun mungkin tidak solat, semua sayyiat ini dia akan jadi sebagai satu perkara fizikal ya, dia akan jadi dalam bentuk fizikal dan akan datang menakutkan ataupun mengingatkan kepada kita suatu hari nanti ya, di alam barzah dan juga bila sampai di akhirat. Jadi itu sebabnya apa-apa saja kesilapan yang kita buat, kita minta ampun betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang ke-49 Allah menjelaskan fa idza massal insan, iaitu hakikat psikologi manusia. Siapa manusia? Kitalah manusia yang dinyatakan pada ayat 49 ini. Allah kata bila dia dapat dur, dapat satu bahaya, maka apa yang berlaku? Dia akan da'ana, berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia dilingkungi ataupun diberikan nikmat, apakah yang mereka cakap? Innama utituhu ala ilm. Ini satu perkara yang perlu kita faham Ustaz ya, tentang cabaran nikmat. Nikmat ini dia boleh jadi sebagai satu fitnah sebagaimana dalam ayat ini, bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Biasa orang cakap bahawa kalau kita dapat nikmat ni bagus ya, tapi dia beza di antara nikmat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat yang Allah berikan, kita ada gaji, kita ada duit, kita ada keluarga, kita ada pangkat, semua nikmat-nikmat itu ya, sebenarnya Allah nyatakan bahawa ia adalah satu fitnah ya, kerana psikologi manusia ini bila dia rasa susah dia akan mengadu kepada Allah ya, ketika sakit Ustaz ya, memanglah banyak kita mengadu kepada Allah bila bisnes tak jadi, keluarga berantakan ke apa sebagainya, seseorang itu akan mudah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila dia berjaya dalam bisnes, bila dia berjaya dalam karier, dalam pekerjaan, keluarganya ada berapa, ada 5 orang anak berjaya,
Dia merasakan bahawa oh ini diberikan kepadaku kerana apa? Kerana ilmu saya. Ini dinyatakan oleh salah seorang ulama ya, iaitu Ibnu Jauzi. Dia menyatakan bahawa ada dua maksud di sebalik ayat yang ke-49 ini Ustaz ya. Yang pertama ialah ada orang yang merasakan kalau bisnes dia menjadi, dia kata pasal saya punya ilmu strategi, kerana saya punya teknik, maka itu sebabnya saya berjaya. Dan lepas tu apa yang dia buat, kadang-kadang dia pergi jual teknik dia pula. Siapa nak jadi jutawan ke hartawan ke, daftarlah program saya. Pasal ilmu saya ni terbukti menyebabkan saya jadi jutawan. Rupa-rupanya Allah kata ini adalah satu fitnah kepada orang yang berjaya. Kerana apa? Kerana sebenarnya orang ini sebenarnya sedang difitnah. Dan cabarannya Ustaz ya, cabarannya ialah kalau kita tengok dalam surah Al-Qasas itu, ramai orang akan tertarik. Bila tengok dia berjaya, dia orang pun nak cakap saya pun nak belajar formula macam dia juga, dan dia pun bagi formula 5 teknik kan. Tapi sebelum nak dapat teknik ini, sila daftar program saya 10 ataupun 20 ribu ringgit. Dan orang tu sampai berhutang-hutang nak pergi program tersebut. Rupa-rupanya dia pun kena scam. Dia belum lagi, dia tak berjaya sangat pun. Yang berjayanya adalah orang yang mengatakan bahawa saya ada teknik. Padahal sebenarnya nanti kita akan tengok hakikat rezeki daripada Allah itu, Allah boleh bagi pada siapa yang Allah kehendaki, ataupun Allah boleh qadar ataupun hadkan. Jadi di situ hujung itu ayat 49 menarik, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi ramai yang tidak mengetahui. Perkataan ya'lamun itu yang perlu kita beri perhatian tentang mengetahui ataupun ilmu. Bila nikmat Ustaz ya sampai kepada orang yang tak berapa ilmu ataupun orang yang lalai, akhirnya dia akan cakap bahawa saya punya teknik ini ilmu saya kerana dulu saya belajar sampai ke luar negara ya, itu yang menyebabkan saya ni dapat berjaya. Padahal sebenarnya itu adalah satu fitnah pada kita semua yang kita kena jaga elok-elok ya. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas kita pernah belajar kisah Qarun Ustaz. Dia rasakan bahawa ini semua yang kekayaan saya ini adalah kerana ilmu yang ada pada diriku. Ayat yang ke-50 kita nak baca sekali lagi. Kerana apa? Ini menerangkan tentang hakikat bila kita berjaya di dunia ataupun menghadapi cabaran, apakah realitinya. Ayat 50 kita baca sekali lagi, ayat yang pendek, untuk kita faham bahawa sebenarnya ada sesuatu panduan yang penting kita jaga sebelum kita masuk Ramadan ini. Silakan Ustaz. Baik, kita baca ayat yang ke-50 untuk kita mengambil panduan sebelum kita melangkah masuk bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan itu. Dan sudah pastilah kita perlukan persediaan supaya kita masuk safas dengan keadaan kita bersedia. Betul. Gembira kita dengan Ramadan, gembira yang bermakna, yang sejati, dengan persiapan ilmu pengetahuan. Ayat 50 kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad qalaha alladhina min qablihim fama Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-50, sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang telah mereka lakukan. Jadi Allah menerangkan pada kita Ustaz ya, sebenarnya kaedah yang menyatakan bahawa saya berjaya ini kerana ilmu saya, teknik saya, strategi saya, kerana saya dulu belajar pandai, saya belajar begitu begini, itu yang menyebabkan saya punya pendapatan meningkat berpuluh ribu dan sebagainya. Ataupun bagi sebahagian orang Ustaz ya, dia rasakan bahawa simpanannya ada berjuta-juta dalam akaun, untuk anak pertama ada 2 juta, 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Dia merasakan bahawa semuanya ini adalah sebagai sesuatu kejayaan ya, kejayaan yang dia rasa bahawa oh saya berlapang dada ataupun saya bersenang hati, padahal sebenarnya Allah nyatakan itu adalah fitnah ya. Dan Allah menyatakan sebelum ini ramai orang yang berperasaan begitu, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Rupa-rupanya apa yang mereka usahakan itu fama aghna, tak berguna langsung pun ya, tak berguna langsung pun kalau kejayaan yang ada, pangkat yang ada, kerana semua perkara ini Allah kata pada ayat yang ke-51, fa asabahum sayyi'atu ma kasabu,
ya, iaitu maka mereka ditimpa keburukan atas apa yang mereka usahakan. Rupanya bila kita ada satu nikmat, ya, satu nikmat ataupun kita dapat satu cabaran kehidupan kita ini, kita perlu ingat macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bila orang senang ni ustaz, ya, dia senang ni kadang-kadang dia dah tak kisah daripada orang susah. Betul. Ya, dia dah tak kisah dah dan dia rasa macam nak buat apa lagi dalam hidup ni kan. Dia tercari-cari apa yang saya nak buat. Kalau kita baca al-Quran, kita akan mendengar amaran bahawa sebenarnya kalau kita tak buat apa-apa, ini yang pernah diberi amaran kepada Qarun, ya, dalam ayat surah Al-Qasas sebelum ini, surah 28. Kalau tak buat apa-apa padahal kita ada kemewahan, kita ada kemudahan, keluarga kita semuanya okey, sebenarnya itu adalah satu fasad, satu kerosakan yang dibuat oleh orang-orang yang ada sesuatu tapi tidak mahu membantu kepada mereka yang memerlukan. Sehingga kan Allah menyatakan di sini pada ayat 51, walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Mereka ini digelar sebagai orang yang zalim. Orang yang zalim. Pada zaman Nabi ini mereka ada macam-macam, ya, orang musyrik Mekah ini, tapi mereka tidak mahu menolong perjuangan, tidak mahu membantu orang-orang yang memerlukan, maka mereka digelar orang yang zalim. Wama hum bimu'jizin, dan mereka tidak akan dikalahkan. Poin dikalahkan ni ustaz ni pasal ada orang yang dia rasa bahawa dia dah jadi pemimpin, kemudian dia ada buat silap, kemudian dia pergi mahkamah, dia boleh bayar kepada hakim, settle. Dia boleh cari pengikut dia, orang boleh angkat dia walaupun dia sudah pun buat silap. Dia rasa bahawa bimu'jizin, dia boleh kalahkan semua sistem yang ada. Cakap saja kehakiman ke, nak bayar sana, nak cari follower, pengikut semua, saya boleh kalahkan semua yang ada. Tapi Allah kata wama hum bimu'jizin, kamu tidak akan mampu mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah mula memberikan fa'asabahum ataupun memberikan azab apabila sudah sampai pada masanya. Jadi ini adalah satu amaran penting kepada kita semua tuan-tuan sekalian, ya. Kita rasakan bahawa kita ada pengalaman, ilmu, boleh settle, boleh menguruskan pelbagai masalah yang ada, tapi jangan sampai kita tidak melaksanakan kebaikan dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Realiti tentang rezeki ini, nikmat dan juga bahaya tadi itu Allah nyatakan pada ayat yang ke-52, ya, awalam ya'lamu, tak tahu ke, ya, sebenarnya Allah lah yang melapangkan rezeki dan juga wa yaqdir. Sebenarnya bila kita tengok pada ayat ini ustaz, ya, di hujung itu Allah cakap inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Orang beriman, dia dapat harta yang lapang, dia makin beriman. Dia walaupun wayaqdir, biasanya orang cakap kalau saya ni dapat nikmat banyak, oh saya akan beriman kan. Tapi sebenarnya dekat sini wayaqdir juga, rezeki sempit pun dia tetap juga dia makin beriman kepada Allah Subhanahu taala. Pasal apa ustaz ya? Pasal ada orang yang dia tak mampu untuk uruskan harta besar-besar. Bagi dia 2 juta dalam akaun, dia dah tak boleh fikir dah. Kan? Dia nak tengok mengapa ada 6 kosong ni, dia nak check akaun itu. Menyebabkan dia mungkin tertinggal solat berjemaah, mungkin dia tak baca Quran. Kalau waktu susah-susah ni, selalu je lah dia buka Al-Quran, boleh ikut My Quran Time. Ada orang yang begitu. Jadi bila Allah wa yaqdir, ya, mengehadkan rezeki seseorang dalam hidup kita, kita tahu bahawa ini kerana Allah nak jaga saya. Bila Allah lapangkan, saya kena berjaga-jaga, jangan sampai saya menyatakan bahawa ini adalah kerana kehebatan saya yang menyebabkan saya boleh dapat rezeki ataupun boleh menguruskan pelbagai bisnes yang hebat-hebat, ataupun keluarga saya jadi hebat berjaya ini pasal ilmu saya. Bukan, ia adalah hakikatnya rezeki yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah satu ilmu penting pasal nak masuk Ramadan ustaz. Masuk Ramadan nanti kita dapat baca Quran, dapat apa lagi? Dapat infak, lagi apa lagi? Kita dapat berpuasa. Sebenarnya ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu taala. Jangan kita pandang hina pula ustaz, ya. Pandang hina pasal saya ada ilmu lebih, itu sebabnya saya dapat baca Quran banyak. Sebenarnya ia adalah anugerah daripada Allah. Yang penting ialah kita makin beriman kepada Allah Subhanahu taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan insya-Allah. Iaitu perkataan kita ialah saba ataupun sawaba. Okey, saba ataupun sawaba iaitu turun ataupun menimpa. Perkataan ini bermaksud apabila Allah nak menimpakan sesuatu itu amat tepat, seperti anak panah yang akan kena kepada sasarannya. 77 kali disebut di dalam Al-Quran. Perkataan ini disampaikan pada ayat 51 untuk mengingatkan kepada kita, kita pandai macam mana, kita ada banyak pengikut, kita boleh
cover up, ya, kita boleh tutup segala kelemahan dosa yang kita ada. Tetapi bila Allah fa asabahum, bila Allah mula sahaja memberikan satu siksaan, maka ia akan kena tepat, tidak ada sesiapa yang boleh melindungi dan juga mengelakkan kita daripada cabaran itu. Jadi ini peringatan daripada kita, ya, pada bulan Ramadan ini Ustaz, ya. Mungkin Ustaz ada nasihat untuk kita semualah, ya, nak bersama dengan Al-Quran, istiqamah pada bulan Ramadan. Pendek tetapi penting untuk besok kita dah masuk bulan Ramadan pada waktu malam, insya-Allah. Ringkas, saya ingat semua orang ingin mencari sahabat. Semua cari sahabat untuk nak berbual, untuk nak bersembang, meluahkan perasaan. Tapi kadang-kadang kita lupa sahabat yang tidak pernah menceritakan keburukan kita kepada orang. Kalau kita mengadu kat dia, itulah sahabat yang paling sejati, yang bahkan mengangkat kedudukan kita. Itulah kita bersahabat dengan Al-Quran. Ambil Ramadan, insya-Allah. Yang Ustaz sampaikan ini adalah kandungan apa yang kita akan baca selepas rehat nanti. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Masya-Allah. Lepas ni Lepas ni. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Qul ya katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita semua rasa bertuah, beruntung. Sahabat-sahabat di Facebook, saya sendiri dihujani dengan pertanyaan, bila Ustaz Fah nak kembali, bila Ustaz Fah nak kembali. Alhamdulillah, ayat ni pun tentang kembali juga. Dan Alhamdulillah, Ustaz Fah kembali bersama dengan kita, meneruskan lagi Al-Quranul Karim untuk sama-sama kita baca, kita faham, amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesihatan buat guru kita Ustaz Fazrul, insya-Allah. Ustaz Faz, amin ya. Baik, alhamdulillah. Baik, kita ambil sikit tajwid pada ayat yang mungkin sukar sikit untuk kita baca, itu ayat terakhir, ayat 56. Kerana ada satu perkataan yang perlu kita baca secara idgham di situ. Namun apakah cara untuk kita sempurnakan bacaan tersebut? Kita lihat slide kita dalam kalimah pilihan kita. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Okey, kita lihat dahulu dia punya penerangan sebelum saya minta pihak kru melihat kepada mulut saya untuk menyebut, kerana ayat ni agak sukar sedikit. Dia diperlukan kepada penelitian dan juga penglihatan, talaqi, musyafahah, insya-Allah. Baik, sempurnakan bacaan idgham. Kat mana idgham kat situ? Itulah pada perkataan farrattu. Huruf ta mati bertemu dengan huruf ta. Bagaimana cara kita nak baca dia? Kita tak boleh baca secara izhar yang pertama, farrata wa farrattu. Baca dengan izhar, dengan baca dengan qalqalah, tidak boleh. Tidak ada bacaan begitu.
Orang Arab kalau dapat ayat macam ni, dia bercakap pun dia tak akan bercakap dengan farrattu, payah. Ataupun baca dengan idgham secara kamil, masuk semua ta ke dalam ta. Farrattu pun tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab huruf ta tu huruf yang kuat, dia tak akan boleh masuk secara semuanya ke dalam huruf ta yang bersifat lebih lemah daripada ta. Maka caranya dibaca secara idgham naqis. Masuk juga ta kepada ta, tapi masuk sebahagian sahaja. Maknanya ta sifat itba' ta tu dikekalkan. Sifat tebal ta itu dikekalkan, kemudian baru masuk ke dalam huruf ta tanpa qalqalah. Begini bunyinya. Ya hasrata ala ma farrattu farrat, mengekalkan ta tu dikekalkan ketebalan itba' ta, sifat itbaq. Kemudian barulah pindah kepada tu. Ta dengan ta ni satu makhraj yang sama. Hujung lidah di belakang gigi atas atau menggusi pengikat gigi. Maka matikan ta dalam keadaan tebal. Dijelaskan sifat itba' ta itu. Ma farrattu. Tu barulah kita tekan huruf ta, sebut ta. Jangan kita tebalkan pula ma farrattu. Allah, tak boleh juga. Tapi jangan masuk semua farrattu. Tak ada langsung ta dimasukkan ke dalam ta. Tak boleh. Sebab ta lebih kuat. Huruf yang kuat tidak boleh masuk semua ke dalam huruf yang lemah. Maka disebut sebagai idgham naqis. Naqis masuk kurang. Maksudnya ta tu diidghamkan juga dalam ta, tapi bukan masuk secara totally. Masuk sebahagian saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Masya-Allah, ya, itu adalah panduan penting Ustaz ya. Pasal yang itu kalau kalau baca begitu saja memang susah Ustaz ya. Perlukan kepada bertemu dengan guru ya, dan alhamdulillah hari ini dapatlah tengok macam mana sebentar tadi Ustaz ya. Dan dalam bulan Ramadan pun kalau ada yang nak baca Quran Ustaz ya, tapi recommendation ya, cadangannya ialah baca sendiri-sendiri sampai 30 juzuk ataupun kena cari cikgu juga terutama Ramadan ini sebelum kita meneruskan hari ini. Kalau Ustaz Fah tanya macam tu, memang pertama sekali kita tak boleh lepas daripada kedua-duanya lah. Pertama sekali Quran mesti ditalaki, dia belajar, dalam masa pada yang sama dia juga boleh praktis ataupun praktikalkan bacaan yang dibaca itu secara bersendirian di rumah. Kerana kita faham Ramadan ni bulan rebut pahala, jadi tetap dibaca secara berseorangan. Kalau boleh baca surah-surah yang kita lancar dan fasih dahulu, dan pada masa yang sama kita teruskan belajar. Maksud dia kita walaupun dalam keadaan kita ada kesalahan belajar, tapi tetap kita bersama dengan guru ya. Jadi itu adalah panduan untuk Ramadan ini, kerana kita doakan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Kita tidak tahu kita mampu tak ke Ramadan yang akan datang, tetapi yang pastinya kita ingin bila kita pergi bertemu dengan Allah, kita bila Allah nak membalas dengan yang terbaik, Ramadan ini adalah amalan terbaik kita bersama dengan ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita meneruskan ayat yang ke-53 hingga ayat yang ke-56 Ustaz ya. Kalau sebelum ini tadi ayat 48 hingga ayat 52 bercerita tentang amaran ya, amaran bila Allah menyatakan bahawa Allah akan memberi azab takkan lepas ya, dan Allah menyatakan perkara ini adalah ketentuan daripada Allah, itu adalah amaran. Tetapi dalam al-Quran ini ada amaran dan juga ada khabar gembira. Apakah khabar gembira untuk kita? Sama-sama kita baca ayat 53 hingga 56. Untuk kita yang ada kesilapan, mungkin ada sesuatu yang tidak kena dalam hidup kita, kita rasa macam down, ayat yang memujuk ayat 53 hingga ayat 56. Silakan Ustaz. Baik, jom sama-sama membaca ayat 53 hingga 56 dengan maqam ataupun taranum Qurd, insya-Allah Qurdi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 53 hingga 56 ya. Apabila kita melihat ayat 53 Ustaz ya, dia tadi Ustaz baca dengan maqam Kurdi tadi ya. Ya. Itu bahagian daripada nahwan ke ataupun betul. Ya. Dia dekat-dekat dengan pasangan nahwan kerana dia sesuai dengan ayat-ayat berbentuk penyesalan memujuk ya kepada diri kita. Ini daripada Allah SWT. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah, kita juga kena katakan pada diri kita, kepada kawan-kawan kita, ya ibadiyalladzina asrafu, ya wahai hamba-hambaku yang telah melampau batas. Apa maksud melampau batas ini? Mungkin tersilap, berbuat dosa ya. Dan bila melampau batas ini bukan untuk siapa? Bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tetapi Allah nyatakan ala anfusihim. Kalau kita ada pengalaman, kita terfikir nak masuk Ramadan Ustaz ya, kita rasa macam ya Allah, aku ni banyak sangat kesilapan, Quran pun tak beri perhatian selama ini, banyak orang yang saya sakiti hatinya dalam hidup ini, saya rasa saya ni tak deserve ya, tidak berhak untuk masuk Ramadan, alang-alang saya ni dah teruk, biar saya teruk terus, tak payah puasa, tak payah tarawih dan sebagainya. Betulkah begitu? Allah kata la taqnatu mir rahmatillah, maksudnya jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud la taqnatu? Jangan fikir negatif, jangan rasa bahawa Allah tak akan menerima kita lagi. Sebenarnya Allah nak menyatakan di sini, kalau tadi memang Allah menyatakan bahawa kalau seseorang itu kufur, Allah akan memberi azab. Tetapi selagi kita diberi nafas di atas muka bumi ini, kesilapan kita macam mana pun, Allah kata innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah tekankan. Kalau ada yang kata bahawa boleh ke Allah memberi rahmat pada saya Ustaz ya? Pasal apa? Pasal saya ni teruk sangat. Apa saja dosa dalam dunia ini saya dah buat. Allah kata Allah boleh ampunkan segala dosa. Segala dosa. Dan kalau ada yang masih lagi tertanya-tanya, betul ke Allah ni mengampun? Allah menekankan sekali lagi di hujung itu, innahu. Itu satu penekanan. Sesungguhnya dia, huwa, dia al-ghafur, ya, Maha Pengampun. Allah nak tekankan berkali-kali, sampai 3 kali ini, maksudnya ialah Allah memang betul-betul amat pengampun dan sentiasa penyayang. Itu penting kita terjemahkan, amat pengampun al-ghafur dan ar-rahim Ustaz ya. Ada beza sikit. Al-ghafur ini mubalaghah kalau kita belajar bahasa Arab. Amat pengampun bukan sentiasa mengampun. Kalau ar-rahim sentiasa menyayangi kalau sudah mengampunkan kita. Nak ceritanya ialah ayat ini, bila kita lihat al-ghafur itu amat pengampun, jangan pula kita ambil apa Ustaz ni istilahnya take for granted. Kita rasa macam tak apa kot, saya tak payah puasa bulan Ramadan ni, kan Allah tu al-ghafur. Allah al-ghafur itu bukan sentiasa mengampun, amat pengampun. Jadi bila amat pengampun itu, bila kita ada kesedaran, kita rasakan bahawa ya Allah, aku rasa aku ni dah asrafu, dah melampau ya Allah, banyak sangat. Allah kata Allah boleh ampunkan. Dan perasaan itu kita terus sahaja nak buat apa? Allah nyatakan pada ayat 54, wa anibu. Ini Ustaz cakap tadi tu, kembali balik ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ila rabbikum wa aslimu, iaitu menyerah diri, merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan inilah masa untuk kita baca Quran, walaupun merangkak-rangkak ke lancar ke, kita terus kembali lagi kepada al-Quran ini. Min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun, ya, sebelum datang azab, pada waktu itu tidak akan dibantu lagi. Sekarang Allah bantu selagi kita ada hayat Ustaz ya, diberi peluang untuk masuk Ramadan kita pada kali ini. Allah sebenarnya nak bantu kita. Ya, Allah nak bantu kita. Kita ada umur, ada birthday lagi ni, Allah nak bantu kita. Tapi jangan sampai kita tangguhlah kan. Pasal Allah kata Al-Ghafur, itu silap faham. Sebenarnya kita tak boleh bertangguh ya. Kita cuba juga, kalau tersilap lagi, cepat-cepat kembali meminta ampun daripada Allah dengan rasa
nak kembali, mengadu kepada Allah dan juga merendah diri ikut apa yang Allah suruh puasa, suruh apa lagi, suruh kita baca Quran dan sebagainya. Dan spesifik Allah menyatakan tentang apa perkara tanda bahawa kita ini betul-betul inabah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 55 sebagai panduan yang penting kita jadikan sebagai hidayah nak masuk Ramadan, Ustaz. Allah. Ya, bila Allah menyatakan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Kita baca ayat 55 kerana ini adalah persediaan penting. Ramadan dah tak lama, Ustaz. Betul. Silakan, Ustaz. Baik, masya-Allah. Kita baca ayat yang ke-55 sebagai persediaan kita nak masuk bulan yang mulia. Kalau kita bercakap dalam konteks Al-Quran lah, sudah pastilah kita jangan biarkan hari kita berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan Al-Quran. Kerana kalau kita lihat sejarahnya, bila masuk Ramadan, masing-masing semuanya para ulama dahulu sampai sekarang akan sibukkan masa, lebihkan masa dengan Al-Quran, kerana itulah kita kata Al-Quran tu sangat dekat dengan Ramadan. Sehingga dikatakan bulan Rajab persediaan, bulan Syaban juga persediaan. Masuk bulan Ramadan kita bersama dengan Al-Quran biar lebih masa kita, kerana Al-Quran itulah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca ayat 55. Auzubillahi minasyaitanir rajim. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله. Surah Al-Nazim. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang diturunkan kepadamu dan daripada Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyedarinya. Ayat 54, ayat 55 ada seruan untuk kita jangan tangguh lagi. Jangan tangguh lagi untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita menyerah diri ikut, ya. Menyerah diri ini maksudnya aslimu dalam ayat 54 itu, apa Allah suruh kita, kita cuba buat sebaik mungkin. Dan ayat 55 ini menerangkan, Ustaz, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, itu adalah Al-Quran, ya. Islam ini diwakili ataupun diterangkan oleh Al-Quran. Kita kena ikut rapat-rapat, ikut rapat-rapat dan mesti ikut yang terbaik. Maksudnya kita belajar kisah Nabi Musa, kita belajar kisah Nabi Ibrahim, kita ambil mana yang terbaik yang kita belajar itu, kita cuba untuk ikut rapat-rapat sebaik mungkin Ramadan ini. Nabi Musa contohnya cakap elok-elok walaupun dia punya makanannya tu dah hilang, Ustaz, kan. Contohnya dalam surah Al-Kahfi, masa Ramadan ini katakanlah kita punya iftar buka Ramadan, ada pula orang lain makan makanan kita contohnya, kan. Tak perasan. Waktu itu kita cuba ikut yang terbaik, ya. Ahsana ma unzila ilaikum, yang terbaik itu daripada Al-Quran. Kita belajar satu, kita amalkan. Kita belajar satu, kita amalkan. Itu adalah tanda apa? Bahawa kita sebenarnya sedang nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada kepayahan, tetapi ini adalah sebagai satu perjuangan sebelum Allah kata ayyatiyakumul adzabu ba'tatan wa antum la tash'urun. Sebelum azab yang tiba-tiba padahal kamu tidak menyedari. Pasal ada orang yang bertangguh, Ustaz, ya. Yang kita harap kitalah, ya, saya sendiri jangan bertangguh. Ada perkara-perkara yang kita buat silap, ya, bersama dengan keluarga, ya, dalam masyarakat, apa-apa sahaja kita sedar sahaja, maka cepat-cepat kita mohon ampun dan kembali kepada Allah, dan kita cuba untuk buat yang terbaik berdasarkan apa yang kita belajar. Sehingga kan Allah nyatakan pada ayat 56, antaqula nafsun ya hasrata, ya, Ustaz, ya. Agar tidak ada yang mengatakan alangkah ruginya. Ya hasrata ni sebenarnya ya hasrati sebenarnya. Tapi dia tak mampu nak cakap ti, pada pasal cakap ti dia akan senyum, Ustaz. Ya, ti kan senyum begitu, kan. Kalau ya hasrat teruk sangatnya, menyesalnya aku ala ma farrattu, atas apa yang aku lalaikan fi jambillah. Perkataan jambillah ini menarik, Ustaz. Pasal sebenarnya Allah ini, katakan saya bercakap dengan ustaz,
Allah adalah yang ketiga. Ya. Kalau kita buat sesuatu dosa, sebenarnya kita dengan orang ini, apa-apa saja dosa, sebenarnya yang ketiga itu jambillah adalah Allah. Tapi ada orang, ustaz ya, saya sendiri, sebenarnya bila kita buat dosa tersebut, sebenarnya kita bercakap dengan orang ni, apa-apa dosalah, mengumpat ke apa-apa sahaja, pada waktu itu kita tak endahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan apa? Cuba bayangkanlah kalau katakan ada Ustaz Tir, ada Ustaz Tar dan juga saya. Saya bercakap dengan Ustaz Tir, Ustaz Tar kita biar je ustaz. Apa rasa-rasanya? Rasa-rasanya Ustaz Tar pun balik terus. Kan? Balik terus pasal kita bercakap berdua sahaja. Ini adalah Allah. Bila Allah berada dalam pada setiap masa, bila kita tak kisah pun apa Allah cakap, tak apalah, kita tala saja apa yang kita nak buat. Sebenarnya Allah boleh meninggalkan kita, tapi Allah tak tinggalkan kita ustaz. Allah beritahu tak apa, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu, jangan putus asa, walaupun dah boikot ataupun tak indah Allah selama ini, tak baca Quran, tak kisah apa Allah cakap, tapi Allah tetap lagi tidak meninggalkan kita. Ini bulan Ramadan yang akan datang ini, kita harapnya kita selalu bercakap dengan Allah. Yang Ustaz cakap tadi lah Ustaz. Para ulama, nabi-nabi bercakap dengan Allah kerana ini masanya. Fi jambillah wa in kuntu laminas saqirin. Selama ini mungkin memperolok-olok ataupun mengambil remeh kepada Allah. Ini masa untuk kita menguatkan azam kita, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita ingat Allah ketika susah dan senang, terkandung hikmah di sebalik nikmat dan ujian. Yang kedua, jangan berputus asa dengan rahmat Allah dan istiqamah membersihkan diri daripada segala dosa dan juga kesilapan. Yang ketiga, kita bersedia dengan taubat dan amal soleh sebelum datangnya azab tiba-tiba yang kita tidak tahu bilakah masanya. Harapnya kita adalah insan yang bertaubat. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah ya Tuhan kami sangat berhajat kepada rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah akan amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, terimalah istighfar daripada kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran ya Allah, dan muliakanlah kami dengan Al-Quran yang kami baca ya Allah, dan syafaatkanlah kami dengan Al-Quran di hari akhirat nanti ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Apatah lagi kita ingin masuk ke bulan Ramadan. Inilah peluang untuk kita menguatkan amal, dan salah satunya untuk tuan-tuan menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran agar kita terus dapat dalam 6 juz yang berbaki kita dapat memberi ataupun bersama dalam menggerakkan gerakan ataupun nilai-nilai Al-Quran ini agar semua manusia tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan di sawah berselipar jepun, buat roti dengan ragi. Sentiasa sedar Allah amat pengampun, setiap saat tetap menyayangi. Kita bertemu lagi dalam episod seterusnya ulang kaji My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.